Pada malam ini kita dapat sama-sama tuan-tuan perempuan berada dalam rumah Allah. Kita dapat sama-sama menghayati kenikmatan masjid yang indah sebenarnya. Kalau tengok masa saya sampai tadi, saya tengok, saya terkejut. Saya kata ni stesen LRT ke apa? Rupanya masjid. Betapa indahnya masjid kita ni tuan-tuan. Itu pun faqalilan min ibadiyasy syakur. Tak ramai orang yang bersyukur. Apa tanda syukur? Antara tanda syukur, kita datang dan kita imarahkan rumah Allah itu. Kalau di mana-mana kita pergi, orang kata datanglah masjid, datanglah masjid. Itulah sebabnya tuan-tuan. Sebab kita ni tak kurang 6,000 masjid seluruh negara tuan-tuan. Tak kurang, betul kan? Tak kurang. Tak masuk lagi surau-surau masjid, surau-surau Jumaat. Nak kata mewahnya masjid dan surau kat kita ni tuan-tuan. Nilai masjid ni hampir 20 juta. Hampir. Saya pergi ada satu masjid baru ni 300 juta. Mewahnya masjid, alhamdulillah. Tapi ni tuan-tuan, Allah bukan tengok pada mewahnya masjid, Allah bukan tengok betapa besarnya masjid atau hebatnya masjid, tak. Tapi Allah tengok siapa yang menghidupkan rumah Allah itu. Itu yang Allah kata, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman pada Allah, hari kiamat, mereka saja yang boleh menghidupkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya tuan-tuan, di mana-mana kita pergi, kita akan cari masjid. Saya banyak negara saya pergi tuan-tuan. Allah bagi rezeki banyak negara pergi. Pusing sana, pusing sini. Banyak tempat. Tempat yang paling kita suka pergi, bila kita pergi senang nak semayang. Itu satu. Nombor dua, senang nak makan makanan halal. Tak naklah pergi jalan sikit nak makan babi. Sana babi, sini babi. Babi mana-mana tuan-tuan. Pening kita. Oh, nak pergi tak ada mood. Betul tuan-tuan. Saya berapa kali orang ajak pergi China. Pergi sekali cukup. Banyak kali tak boleh tuan-tuan. Kadang-kadang saya mikir, mana aku nak makan ni. Walaupun ada kedai halal, tapi nak cari tu. Jumpa pun kadang-kadang kita tengok kebersihan pula. Aduh, halal-halal kebersihan. Pergi Pakistan, pergi India, halal tapi bersih lah pulanya. Makan makanan halal, lembu sembelih elok, tapi berak cirit 3 hari. Sebab apa? Kotor. Bang, itu sebabnya nak pergi mana-mana kita cari masjid. Yang kedua, makanan halal. Adik saya pergi Jerman. Dia buat engineering kat sana. Kebetulan ada kursus 3 bulan. Dia kata nak semayang Jumaat, dia kata keluar daripada pejabat 1 jam sampai ke masjid. Semayang 1 jam, balik pula 1 jam. 3 jam bang. Nak semayang Jumaat. Ini sebelum PKP. Kita tuan-tuan, jeling dia nampak dalam masjid, pun tak berkiri. Itu masalah. Tu yang Allah kata, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kenapa? Allah nak tengok sejauh mana kamu beriman pada Allah dan hari kiamat. Saya nak kongsi pada tuan-tuan sebelum saya masuk pada tajuk ni. Saya pergi Palestin. Saya antara orang yang banyak pergi ke Palestin tuan-tuan. Pergi bagi bantuan. Pergi bantuan pun saya pergi sambil-sambil bawa jemaah. Orang bagi kim. Tengok $10,000. Sampai sana, dia tak boleh bagi sembarangan. Tak boleh, dia ada tempat nak bagi. Jumpa orang tu, kena jumpa dan bagi pada tempat yang betul. Sebab ramai yang mengaku ni. Mengaku imam cukup ramai. Ana imam Masjidil Aqsa. Dia kata, aku imam Masjid Aqsa. Pergi tanya tu imam besar dia, kata tak kenal siapa mamak ni. Rupanya dia imam, tapi salah satu masjid atau surau dekat Masjid Aqsa. Pergi kita. Orang suruh bagi kat Masjid Aqsa. Jadi cari. Bila sampai sana kita bagi. Tuan-tuan, banyak tempat kita pergi. Antara ni Masjid Aqsa. Sampai Palestin tuan-tuan, tempat yang saya rasa indah dan saya belajar banyak benda. Antara perkara, bila saya sampai kat sana, nak pergi daripada hotel nak sampai ke Masjid Aqsa tu, Masjid Kipli tu, nak sampai ke Masjid Aqsa, Masjid Kipli,
1 jam, lebih kurang 1 kilometer perjalanan. Tuan-tuan, bila kita sampai tu tengok jauh. Dan saya selalu pergi Masjid Aqsa tu, Masjid Kipli tu, kalau semayang dapat 3 soft tu, alhamdulillah. 1 soft orang Arab, 2 soft orang Melayu. Indonesia, Thailand, Malaysia, orang Arab 1 soft je. Sebab ada sebab orang-orang tua tak boleh, orang muda tak boleh masuk Masjid Aqsa. Dia tak bagi. Nak masuk tuan-tuan ni, kita masuk pintu sini tak ada masalah, sana tak ada masalah, situ tak ada masalah. Dekat Palestin, dekat Masjid Aqsa, tuan-tuan nak masuk, Israel keliling masjid tuan-tuan. Kalau duduk saja tak apa sambil isap okok. Ni senepang peluru hidup. Silap sikit dia tembak, macam mati katak kita dia buatnya tuan-tuan. Ni Yahudi jahat tak jahat ni. Dia tembak macam tu je. Dia nak tembak, dia tembak. Yahudi jahat tak jahat ni Yahudi ni. Dia tembak macam tu. Kita kata, ya Allah ya Tuhan. Risau kita tuan-tuan dia buat ni. Nak masuk takut, keluar takut. Ada sekali tu lepas kita orang balik, laluan yang kami lalu tu kena bom. Bayangkan bila time waktu subuh. Tengok, nak masuk susah. Kita insaf bahawa alhamdulillah masjid negara kita ni aman untuk dimasuki. Tak ada tentera jaga, tapi tak ada orang juga. Tak tahu sebab apa. Itu satu. Saya pergi masuk surau-surau kecil. Memang bila pergi masuk surau-surau kecil tak ramai. Ada 4 orang, ada 3 orang, surau je. Alhamdulillah boleh masuk. Saya rasa kalau kira dekat 100 orang atau 200 orang boleh masuk. Tapi tuan-tuan, 4 orang, 6 orang, 7 orang, itulah kehadiran jemaah-jemaah dekat surau-surau dekat Masjid Aqsa. Dalam perumahan. Orang Arab pula dia punya perumahan rapat-rapat. Tengah-tengah tu ada surau. Tak ada orang datang bang. Saya boleh buat perbandingan sebab saya duduk Arab lama. Saya duduk hampir 12 tahun Arab. Saya tahu kat negara mana yang hidup masjid dia. Saudi memang hidup masjid dia. Bukan saja dalam masjid kawasan haram, di luar haram pun penuh. Sebab dia orang budayakan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup semua kedai. Buka kedai, lesen kena tarik. Itu baru betul. Saya cadangkan benda ni pada Menteri Wilayah suatu hari itu, baru ni, dalam forum perdana. Saya cadangkan, kita buat satu macam tu. Pastikan ramai orang datang masjid. Dia nak ke kanan tak boleh, ke kiri tak boleh. Lagi dia pergi masjid. Orang Arab tutup kedai. Perempuan tak boleh beli, lelaki tak boleh beli. Kita Jumaat, Jumaat khatib dah, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah dah bagi tahu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jauhkan jual beli. Bang, makan sup lagi bang kat belakang. Ni dekat beberapa masjid ni. Sampaikan pihak AJK masjid terpaksa arah pula tutup amar ma'ruf nahi munkar. Tutup bang, orang dah qomat, orang dah azan. Boleh dia kata apa? Saya tak jual. Habis siapa jual? Isteri saya yang jual. Siapa yang makan? Jemaah masjid. Tengok, dia nak tipu lagi. Macam Yahudi. Yahudi Allah tak bagi dia ambil ikan pada hari Sabtu, tapi dia tahan pukat hari Jumaat, ambil hari Ahad. Apa bezanya kita? Allah tak bagi jual hari Jumaat, waktu Jumaat, waktu solat Jumaat tak boleh jual. Kecuali perempuan yang makan tu semua perempuan. Tak apa, para isteri, para jemaah, okey. Sementara tunggu suami sembahyang Jumaat, isteri-isteri makan. Tak apa. Ini masalahnya, isteri sembahyang Jumaat, suami makan ni. Bang, ini berlaku. Sampaikan khatib terpaksa bagi tahu tuan-tuan yang makan kat luar sana, haram jual beli di luar sana. Terpaksa bagi tahu tuan-tuan. Kenapa jadi begitu? Ni iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tu, bila saya pergi sana baru saya tahu tuan-tuan, masjid dan surau tidak hidup. Maka benarlah apabila Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Kenapa orang Palestin tak boleh nak merdeka daripada Israel? Tak boleh merdeka daripada Zionis. Kerana apa? Mereka berpecah belah. Masjid mereka mati. Orang Arab dekat Palestin ada beberapa ideologi. Mereka tak bersatu padu. Bila bom jatuh, semua kena. Yahudi tak kena.
Israel tak kena, Zionis tak kena. Yang kena siapa? Orang Islam. Palestin, dua-dua parti kena. Tu sebabnya kita orang Islam kena bersatu padu. Nak kuatkan agama, kena bersatu padu. Macam mana nak kuat? Masjid. Tu sebabnya Nabi bina Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni tuan-tuan, macam mana kita nak hidupkan rumah Allah ni? Nak kejar 27 pahala tu. Ni pengurusi ni macam-macam cara dah tuan-tuan. Malam ni makan free pula, betul tak? Raya, makan baru 3 bulan. Kalau 3 tahun tak tahu berapa hari makan free. Bayangkan tuan-tuan, dah macam-macam cara nak bagi hidupkan masjid ni. Masa bulan Ramadan, alhamdulillah kita belajar, kita dapat hidupkan rumah Allah Azza wa Jalla. Suka datang. Pengurusi, AJK, imam paling happy sekali. Itu sebab imam baca bulan Ramadan sedap. Sebab dia semangat tau, semangat ramai orang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suara pun sedap. Pusing belakang, tengok penuh orang belakang. Tu, bulan Ramadan. Syawal hilang bang orang. Tu sekarang ni ada masjid-masjid, taman-taman buat poster mencari orang hilang. Hilang Ramadan penuh sebelakang, macam mana Syawal hilang? Tak apalah, kita kata Syawal ni sibuk dengan bulan makan, Madih Raya, lekat dekat jam. Saya tak nafikan tu. Lepas ni tuan-tuan, ni hari ni last ni. Kita tengok macam mana esok. Adakah sama macam bulan Ramadan? Itu yang kita kena bermuhasabah. Maka tak lain dan tak bukan, iaitu al-istiqamah. Kita perlu istiqamah. Nak istiqamah ni tuan-tuan sangat berat. Perlukan kepada mujahadah. Apa itu istiqamah? Hiya sulukus siratul mustaqim, iaitu ikut jalan yang betul secara konsisten. Maknanya kalau kita datang masjid, kita konsisten datang masjid. Tak kisahlah tuan-tuan nak datang kat sini ke, nak datang ke tempat lain ke, tak kisah. Yang penting konsisten. Macam mana nak konsisten? Ulama ajar buat 40 kali. Ni bukan Nabi ajar. Jangan pula kata Ustaz Izhar buat hadis bid'ah pula. Ni sekarang ni salah tuan-tuan. Sebut sikit salah angka, dia kata ni Ustaz ni buat bid'ah pula. Tak, nak bagi tahu ulama ajar. Saya diajar oleh guru saya Syekh Qurayyim Rajih. Dia ajar solat duha. Duha je. Pada tu masa tu 19 tahun umur saya. Ada beberapa isu dia cerita, belah kali dia kata, ingat Izhar, ya bunai, ingat ar-rizqun minallah. Rezeki Allah yang punya. Aku nak ingatkan kamu, kalau nak murah rezeki, jangan lupa solat duha. Bila kau dekat dengan Allah Azza wa Jalla, kau jaga Allah, Allah pasti takkan lupa kamu. Masa tu umur saya 19 tahun. Dia kata apa? Dia kata istaqim bi salatid duha. Istiqamah dengan solat duha. Kaifa ya Syekh? Macam mana cara ni istiqamah? Dia kata kau buat 40 yauman. Jangan tinggal 40 hari. Kalau tertinggal 1 hari, kau ulang balik 40 hari. Saya pun masa tu istiqamah. Kita budak-budak muda tuan-tuan. Bila budak muda ni, kita kena lawan sikit. Lawan. Saya ingat kawan saya daripada Afrika, Muhammad Syamil Al-Jibuti. Dia pun buat. Kami 2 orang sama. Semayang duha tu 40 hari. Bang, rupanya betul. Lepas 40 hari tu kita rasa nak tinggal hari ke-41 tu, sebab dah biasa, jadi tak ingat. Jadi tak berani nak tinggal. Bermula daripada saat itulah sampai hari ni tuan-tuan, macam mana keadaan pun akan cari masa 2 rakaat. Mulakan dengan 40 hari. Ini ulama ajar, kita buatlah. Saya, guru saya ajar, Syekh Qurayyim Rajih. Dan alhamdulillah kesan ni sampai hari ni. Sama juga macam nak datang masjid. Kita amalkan. Azan je datang masjid. Azan je datang masjid. Contoh, ada seorang sahabat saya, Profesor Datuk, daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia perempuan tuan-tuan, pegang jawatan besar. Bayangkan tuan-tuan, setiap kali waktu azan, waktu pejabat, kereta dia akan ada. Saya cakap, Datuk, tak ada meeting hari ni. Dia perempuan pula. Setiap waktu ada. Pastilah maknanya dah monopause dah tu. Dah tak period dah tu. Saya kata istiqamah betul Datuk datang. Dia kata, Ustaz, saya mula istiqamah ni bila tau?
bila saya mula pegang jawatan dekan. Dia kata semenjak jadi pegang jawatan ni, lama macam cerita ni, masa pegang jawatan dekan tu, dia kata, Ustaz, kadang-kadang Zuhur saya tu lagi 5 minit nak ajar asar. Sebab meeting banyak, back to back. Kejap mesyuarat tu, kejap mesyuarat ni, kejap mesyuarat tu, kejap ke sana, kejap ke sini, mesyuarat. Dia kata tak boleh. Kalau hidup macam ni, hidup aku huru-hara. Semayang tu kadang-kadang jadi macam jamak terus. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, solat Zuhur. Baru nak doa, Allahu Akbar, asar. Sah tak semayang tadi? Sah. Cuma kalau waktu Zuhur, waktu asar dah masuk, berdosa dia. Tapi nak bagi tahu, dia kata aku tak boleh hidup macam ni. Bapa aku kalau hidup mesti dia marah ni, dia kata. Apa dia buat? Setiap habis waktu rehat pukul 1 ya, mesyuarat dia akan habiskan tepat pukul 1. Habis pukul 1, dia akan bagi tahu driver dia, kunci bawa main. Ambil kunci, dia datang masjid, duduk istiqamah, dia panggil apa tu, iktikaf kat masjid sementara tunggu Zuhur. Perempuan ni, dia kata, Ustaz, mula-mula saya tu amal gitu je, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kena 4-5 bulan Ustaz, jadi segan kalau tak datang masjid. Allahu Rabbi, sampai peringkat tu. Balik rumah datang masjid lagi, balik datang pula dengan suami. Tapi nak bagi tahu istiqamah. Apa kesan istiqamah, tuan-tuan? Pertama, annaha fi haqiqatiha tahqiqun lil ubudiyyah allati hiya al-ghayah min khalqil insan wal jin. Dia mengajar, bil istiqamah ni apa benda? Dia mengajar kita tahap ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, kenapa abang datang? Haji, kenapa Haji datang Haji? Kenapa Haji datang masjid? Jarang kita dengar, Haji, kenapa datang Haji? Saya datang Ustaz, rumah bising. Jarang bang. Kalau rumah bising, baik lepak kedai mamak. Nak? Oi, tak boleh Ustaz, mamak pula bising. Pergi kedai dia lain. Bang, nak lari daripada orang bising, di mana-mana boleh lari, betul tak? Duduk pejabat, selamat daripada orang bising. Tapi kenapa datang masjid? Tahqiqun li ubudiyyati, menguatkan hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Bang, kenapa bang? Sebab nak hubungan dengan Allah tu bukan senang. Hablum minallah, yang dijanjikan 27 pahala tu. Sebab kau yakin, kau percaya. Kalau tidak bang, tak ada orang nak datang. Ni, saya tanya kalau tuan-tuan yang datang, kenapa tuan-tuan datang? Oh, sebab ada mandi raya. Dah. Kalau setakat nak makan lemang bang, kat rumah berlambak lemang. Tu dalam peti sejuk saya, berlambak lagi lemang tak makan gitu. Orang bagi hadiah, makan. Nak buang, sayang, bagi ke orang, orang pun tak nak dah. Bagi jiran, jiran kata, ya Allah Ustaz, kami pun ada 3 batang kita makan. Lah kali letak dalam peti sejuk tu. Kau nak makan lemang, lemang kat rumah ada. Nak makan kambing, Allah bang, kambing petik sampai. Mesti ada sebab lain. Sebab dia tahqiqun lil ubudiyyah. Kau boleh datang sebab hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Di situ kau rasa Allah jadikan kamu, mesti ada sebab. Wa biha yahsulu lil mar'i al-fawz wal falah. Daripada situlah kamu akan datang kemenangan, mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang hayya al-salah, hayya al-falah tu. Datang sembahyang, kamu menang. Kemenangan itu kamu akan dapat bila? Di padang mahsyar. Sebab ada orang tanya, kadang-kadang orang ni kalau pandai sangat pun masalah juga tuan-tuan. Dia akan tanya, dia banyak soalan. Ustaz, betul ke orang yang semayang ni, datang masjid selalu ni, dia akan dapat pahala ke akhirat, boleh masuk syurga, selamat daripada azab kubur? Saya kata, itu yang Nabi cakap. Ada bukti tak? Dia tanya bukti, itu masalah. Saya kata, kalau nak bukti, matilah dulu. Sebab ada benda yang kita boleh dapat buktinya sekarang. Minum arak, mabuk, membawa kepada kemudaratan. Nampak kan? Mabuk, langgar tiang, langgar orang dan sebagainya. Itu nampak sekarang. Tapi kalau buat pahala ni, tak nampak sekarang. Macam tuan-tuan infak, tuan-tuan bagi sedekah, tuan-tuan tak nampak sekarang. Bila tuan-tuan nampak? No. Apabila tuan-tuan mati kelak. Ada yang Allah bagi masa tu juga. Contoh baru-baru ni, dalam bulan ni, saya tak ingat tarikh yang tepat, tapi WhatsApp tu ada.
Seorang hamba Allah, dia bagi tahu kat saya, sebelum raya, 2 hari sebelum raya, dia bagi tahu, kata isteri dia akan buat pembedahan pada tarikh sekian selepas raya. Ni, dia kena buang dekat bahagian rahim ni. Jadi bila buat pemotongan rahim dekat rahim tu, dia akan kena bahagian usus. Bila kena usus tu, dia najis akan duduk kat luar. Dia pakai pack najis. Kawan saya buat, isteri dia kena, memang najis duduk kat luar hampir 7 bulan dah. Esok akan buat check up balik, nak masukkan balik, kena tengok semua okey. Tapi azab tuan-tuan, kesian kat dia. Kawan ni pula nak buat, isteri dia kena sama benda yang sama. Doktor bagi tahu macam-macam tuan-tuan kat dia. Beli beg najis, kemudian dia akan ada implikasi ni. Sebab masa potong tu memang akan kena usus. Dia dah letak dalam kepala dia, isteri aku akan berada dalam keadaan yang sangat teruk. Sebab apa? Najis kat luar. Dan dia sangat tak terurus, susah nak bergerak dan sebagainya. Lepas tu dia sebut dalam grup WhatsApp. Saya jawab satu je. Saya kata, banyakkan sedekah. Semoga Allah permudahkan. Ayat kedua, banyakkan sedekah. Saya cakap, tapi ini Nabi yang pesan. Dawu marwakum bis sadaqat. Bagi orang sakit kamu, ubati orang sakit kamu dengan sedekah. Tuan-tuan tahu tak apa dia cakap? Dia kata, masa ustaz tulis perkataan sedekah tu, saya marah kat ustaz. Saya tulis kat bawah tu, okey je. Saya perasan okey, saya pun tak tahu apa dia punya perasaan. Dia kata, ustaz, masa ustaz cakap sedekah tu, saya marah gila kat ustaz. Dalam bahasa mudah dia kata, tak guna ustaz ni. Aku dalam keadaan susah, bini aku tak ni, aku keluar duit banyak untuk tanggung kos perubatan. Dia suruh aku sedekah. Nak sedekah apa lagi? Di dalam perasaan sekarang macam dia lepas perasaan dia tu. Bang, dia kata, ustaz, masa tu memang saya marah ustaz. Sehinggalah Allah nak tunjuk pada suatu hari, sehari sebelum isteri dia buat pembedahan. Pukul 1 petang, sehari sebelum, dia belikan nasi ayam. Isteri dia sangat suka nasi ayam tu, dia belikan untuk isteri dia. Sebab esok pembedahan. Dia beli, dia bagi pada isteri dia. Yang makanlah. Isteri dia dalam keadaan takut. Esok pembedahan besar, bukan kecil-kecil. Sebab dia masuk pembedahan pukul 2 petang, keluar pukul 10.30 malam. Pembedahan ni bukan kecil-kecil anak ni, pembedahan besar. Takut bini ni, tak mau minum, tak mau makan, nak minum susu je. Makan ringan-ringan je, makan buah gitu, dia tak happy dah. Suami cakap, dah beli, nak buang sayang. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia pun ambil jalan kat luar. On the way nak keluar tu, nampak seorang kakak sedang bersihkan hospital tu. Dia panggil cleaner. Dia tanya, kakak dah makan belum? Belum lagi, nak siapkan kerja sikit. Tak apalah, ambillah ni, hadiah daripada saya, sedekah daripada saya. Dia beli tu untuk isteri dia tau. Isteri tak makan, maka dia ambil benda tu, dia sedekah. Sedangkan Nabi kata, kalau nak sedekah, sedekah benda yang kita sayang. Ini benda tak habis kau tak bagi, ataupun benda tak yang beli untuk orang lain kamu nak bagi. Allah masih terima. Dia bagi kat kakak ni, kak makanlah kak, isteri saya tak makan, saya sedekah kat akak doakan isteri saya esok buat pembedahan, selamat kak ya. Kakak ni masa tu juga dia doa, semoga Allah permudahkan urusan isteri tuan. Sebab saya tuan, esok pembedahan tu berlaku 2.30 sampai 10, 2 petang sampai 10.30 malam. Pukul 11 tak dengar cerita apa lagi. Esok doktor datang jumpa. Dia pergi beli pack beli alat untuk najis semua tu. Dia dah standby semua dah, duit untuk bayar. Doktor panggil dia masuk bilik. Doktor tanya, kata, tuan, alhamdulillah pembedahan isteri tuan berjaya dengan baiknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur dia. Nangis dia. Yang kedua,
saya nak bagi tahu kepada tuan, masa tu dia dah tak kepala dah, bahawa usus isteri dia dah ada kat luar dah. Maknanya dia buang air kat luar dalam tempoh 6 bulan minimum. Letak kepala dah. Tahu tak doktor cakap apa? Telah berlaku keajaiban. Telah berlaku keajaiban tuan. Pembedahan berlaku dengan selamat, termasuklah pembedahan membuang sis itu tidak kena pun pada usus isteri tuan. Maka dia selamat. Najis tak perlu keluar di luar. Dia duduk tempat biasa. Terduduk dia. Terduduk. Doktor angkat dia. Dia terus pegang WhatsApp. Dia WhatsApp pribadi. Dia bagi tahu, Ustaz, pada mula saya sangat marah Ustaz. Hari ini saya bersyukur dengan Ustaz. Sebab dengan sedekah nasi ayam, hari ini isteri saya selamat daripada pembedahan yang sangat menakutkan. Tuan-tuan, baru saya tahu the power of sedekah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu sekarang. Allah bagi macam tu. Ni bagi hidayah milik Allah. Dia kata mula-mula dia sangat marah. Dia kata, apa ke nak bagi? Aku dah bagi macam-macam kot. Dah bagi tu, bagi ni. Tak. Tu Nabi kata, sedekah yang paling disukai, sedekah ketika kamu nak bagi tu kamu rasa tertekan sangat. Itulah dia. Sekarang ni Allah tunjuk, isteri kamu berjaya dalam pembedahan hanya dengan nasi ayam. Itu sebabnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, keimanan itu datang bila kita ada kuat ibadah. Iman kita kuat. Iman kita kuat berdasarkan apa? Berdasarkan istiqamah yang kita lakukan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Nombor 2, Allah Subhanahu wa taala sebut, fastaqim kama umir. Istiqamahlah kamu dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa maksudnya tu? Maknanya semua benda-benda yang baik teruskanlah. Jangan putus asa tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kita buat hari ni, esok dah tak buat dah. Macam pergi buat umrah. Ini musim orang nak pergi haji ni. 4 bulan ni antara yang terawal pergi. Ada yang pergi Mekah. Dia pergi Mekah buat umrah, semayang dekat masjid, tak pernah putus. Tiba-tiba bila balik, tak semayang pula lah. Bila tanya, bang, tak semayang ke bang? Alhamdulillah, masa kat Mekah itu banyak betul semayang. Jadi pahala yang hari itu banyak lebih lagi. Mana boleh macam tu? Dia kena istiqamah. Bila belajar di bulan Ramadan, bila belajar dekat kota Mekah, balik teruskan. Itulah yang kita kena belajar di Mekah dan Madinah. Mekah Madinah pelik tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak ni musim haji ni? Mekah Madinah pelik. Siapa yang bawa balik Mekah, tahulah. Siapa yang akan pergi Mekah, tuan-tuan akan tengok. Nak semayang Asar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, nak semayang dalam kawasan-kawasan yang masjid ni, Masjid Nabawi okey lagi, azan boleh masuk lagi dalam. Kalau nak semayang kawasan Raudah, kena pergi awal lagi. Tapi kalau Masjid Haram, tuan-tuan, orang akan masuk sejam atau 2 jam lebih awal. Sekarang ni katanya 2 jam tutup. Nak masuk sebelum 2 jam. Kalau musim haji 3 jam. Pandai-pandailah kau kawal kencing tu. Tu ada orang dia bawa botol tu, dia masuk dalam jubah, bertuah betul. Dia kata nak kencing. Tapi kalau kotor tak boleh, dia kena cuci balik. Dia kena cuci. Macam-macam cara. Sebab duduk dalam tu 3 jam tak keluar. Azan, semayang 3 jam lebih. Lepas tu dalam tekan sana kan dia orang ada fatwa dia. Fatwa dia boleh ambil wuduk dengan semburan. Tabung haji pun bagi semburan. Agar kalau keluar memang tak boleh masuk terus. Keluar akan datangkan kemudaratan. Jadi dia ambil wuduk kat situ terus. Cuma botol tu cari tempat buang terus. Dia tak boleh letak kat situ. Nanti orang ingat air urin. Ada dah kena kat Mina. Allah, kenapa air lain? Itu bukan air urin, itu air kincin. Tuan-tuan, nak bagi tahu ni berlaku kat Mina. Depan saya berlaku tu. Saya kata, lain macam sekarang. Rupanya ada jemaah tertinggal. Dia nak pergi buang. Sambil-sambil tu minum air dulu. Letak situ, dia tertinggal terus.
Tu yang orang minum tu ingatkan air urin. Masuk dalam masjid, tuan-tuan perasan tak? Dekat Mekah Madinah, kita tunggu waktu solat. Kita tunggu waktu solat. Tambah duduk dalam Raudah. Ni Raudah ni, pengalaman Raudah ni. Masuk Raudah pukul 9 pagi. Semayang Jumaat. Habis semayang Jumaat baru keluar. Sebab Raudah dia akan buka awal untuk semayang Jumaat. Siapa dapat masuk dalam tu, alhamdulillah, fabiha wa ni'mah. Duduk dalam tu tak keluar, duduk. Saya pernah duduk 2-3 kali duduk. Memang pukul 9.30, pukul 10 masuk dah. Duduk dalam tu baca Quran. Dapatlah 15 juz baca dalam tu. 15 juz. Kita hafal Quran ni cepat sikit baca. 15 duduk depan sekali. Baca dengan budak Mesir. Budak Mesir ada seorang belah tu. Budak Mesir kejap tidur, kejap bangun, kejap tidur. Bila azan? Tak lagi. Tidur balik. Sudah tak azan lagi. Baca Quran pula dia. Sampai azan. Lepas azan, semayang Jumaat, cabut terus. Sebab tak tahan kencing tu, tuan. Tapi nak bagi tahu, tunggunya kita. Tu Mekah Madinah. Tapi kenapa kita kat Malaysia tak dapat? Sebab apa? Sebab kita tak istiqamah dengan apa yang Allah suruh. 2. Nombor 3, wa mimma yadullu ala ahammiyatiha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu yaqulu lahu kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah fastaqim. Tengok, Nabi pun pesan. Macam mana kata Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ni, dia kata, ya Rasulullah, bagi tahu kat aku satu benda yang aku takkan tanya dah kat orang lain dah. Amalan yang aku buat, aku takkan tanya dah kat orang lain, dan aku akan buat apa yang kau suruh. Maka Nabi kata apa? Mudah je ayat Nabi. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan beristiqamahlah kamu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Fastaqim, dengan apa yang kau cakap. Allahumma salli ala Muhammad. Antara sebab-sebab, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, menyebabkan kita istiqamah juga, antara asbab, asbab yang kita tahu, bila kita tahu kita istiqamah dengan apa yang kita buat, antara ni datang masjid, tuan-tuan. Min ahammi asbab al-istiqamah iradatullah li hadzal 'abdil hidayah wa syurih li sadrih fil Islam. Pertama, antara sebab-sebab istiqamah ni juga disebut oleh para ulama. Apabila kau istiqamah dengan amal ibadat, khususnya datang ke masjid, semayang, lepas tu jaga amal ibadat. Pertama, Allah nak kamu ni mudah dapat hidayah. Sebab hidayah ni dia tak datang bergolek, kita kena usaha. Hidayah tak datang bergolek, tetapi kena usaha. Bila kamu berusaha, Allah akan mudahkan urusan kamu. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala selalu sebut dalam Al-Quran tentang istiqamah. Nombor 2, dia mengajar al-ikhlas lillahi ta'ala. Dia mengajar kita ikhlas. Sebab bila kita istiqamah dengan apa yang kita buat, contoh, tuan-tuan datang. Kenapa datang masjid ni, tuan-tuan? Saya buat kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana orang lain. Sebab ada orang dia datang masjid, dia buat benda-benda yang kadang-kadang kita lihat, Masya Allah, satu nikmat yang kita pun tak boleh nak buat. Ada orang dia iktikaf, panjang waktu iktikaf dia, kita tak mampu nak buat. Kenapa macam tu? Sebab kita tidak ada keikhlasan. Tapi kalau orang datang ikhlas, tuan-tuan, buatlah apa dalam keadaan sekalipun, hujan lebat pun dia akan datang masjid. Itulah istiqamah. Dia ajar ikhlas. Nombor 3, antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita istiqamah, al-istighfar wa taubah. Bila kamu istiqamah dengan datang ke rumah Allah Azza wa Jalla ni, tuan-tuan, dia ajar kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ni cara kita nak taubat. Bila datang masjid, tuan-tuan, kita akan jumpa macam-macam orang. Macam-macam orang kita akan jumpa. Kita jumpa orang ni pula, tuan-tuan, ada orang jenis macam ni, ada orang jenis macam tu. Kita datang masjid, antara yang boleh menyebabkan kita taubat, istighfar. Kita beristighfar dan kita bertaubat. Allah tunjukkan dalam rumah Allah ni. Rumah Allah ni, tuan-tuan, macam-macam orang ada.
Antaranya orang berpangkat. Orang tak ada pangkat ada, orang ada pangkat pun ada. Tapi tuan-tuan, kita tak nampak benda tu kecuali setelah kita ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh berlaku dekat Subang, dekat Subang Jaya. Ni cerita budak muda yang ikut saya, The Gang Surau Putrajaya. Dia ni polis. Suatu hari dia nak berhenti semayang dekat Subang. Dia bawa lah motor polis tu, dia parking dekat masjid tu, ambil wudu. Jadi sebelum dia ambil wudu, terasa nak buang air. Masa laluan nak pergi keluar air tu, nampak kereta parking kat tepi tu. Ada satu kereta mewah yang teramat. Mewah yang teramat. Dia pun kata, kereta siapa ni? Dia orang Kelantan. Dia kata, kereta siapa ni? Comel. Kereta siapa? Comel. Tengok kilap. Hebat. Bila masuk tandas, dia nampak ada seorang lelaki sedang bersihkan tandas. Masa tu dia tengah bersih, kan orang tengah lap, tengah basuh dengan sabun, lepas tu dia siram air. Bila dia siram air tu, kan kita ambil selipar, kita lalu, kita berjalan. Bila berjalan tu, kawan ni pula polis dia ni orang beradab. Ni adab ni penting tuan-tuan. Bila dia jalan tu, berlalu tu, dia kata minta maaf ya. Ni dia duk ingat AJK masjid dah ni, ataupun cleaner masjid. Boh, minta maaf boh, tumpah lalu boh nak pergi tandah. Nak pergi tandah, minta tumpah lalu, minta maaf ni, basuh dia kata basuh kotor dia kata. Dia ni orang Kelantan pekat. Duduk KL lama dah, tapi Kelantan dia tak boleh tinggal. Budu sentiasa. Minta maaf boh nak lalu. Orang tu kata tak apa. Dia lalu, orang tu simbah lagi air. Orang tu keluar boh, sekali lagi boh, lalu boh. Lalu, dia simbah balik air. Dia pergi ambil wudu. Semayang. Habis semayang keluar, nak pergi kat motor, tengah-tengah pakai helmet, orang yang basuh tadi naik kereta Porsche yang parking depan masjid ni. Rupanya hok basuh tadi, kereta yang hampir 2 juta tu milik orang yang basuh. Kenapa dia buat macam tu? Nak letakkan aku ni hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Kawan hok budak polis dia kata, ustaz, masa saya tengok tu ustaz, terus insah saya. Mujulah aku ni, tanya dulu, minta lalu kata. Kalau aku tolong arah tu, jambai jangan lupa basuh. Ada setengah orang macam tu. Buat tak tahu lalu. Jangan bang, kita tak tahu siapa yang basuh. Kadang-kadang kita lalu orang nak menyapu tu, bukan AJK tu. Siapa tu? Tan Sri, baru pencen. Dia tu orang sapu. Bang, kena hormat. Orang tu buat bukan kerana tugas dia, tetapi dia rasa ini tanggungjawab aku dengan masjid, nak jaga masjid, aku nak didik diri aku tak sombong. Itu je bang. Itu je cara. Bila datang ke masjid ni, kadang-kadang kita panggil, ni masjid depan, saya pun tak tahu Datuk ke, Tan Sri ke, saya panggil Haji. Dalam hati, kau panggil aku Haji? Kau ingat siapa aku ni? Kata dalam hati, saya yakin tak. Dia pun kata, tak ada. Tan Sri semua, datuk ke doktor, profesor, semua tu akan pergi setelah aku meninggal dunia. Allah Rabbi. Dia ajar kita tau. Ada yang tuan-tuan, kalau bab pangkat jangan main-main. Jangan main-main. Silap sebut boleh kena marah. Saya duduk universiti tuan-tuan. Universiti ni tak ada orang tak cerdik. Semua cerdik. Sebab semua profesor. Kalau mesyuarat tu semua ada teori, mati kita. Kalau pengurusi tak pandai potong, selamat. Pengurusi pun kena profesor juga. Sebab semua, saya berpandangan, sudah. Dia mula berpandangan tu sampai kiamat tak habis mesyuarat. Sebab semua pandai. Kerajaan habis duit bayarkan dia orang belajar ni berapa ratus ribu ni untuk jadikan dia orang tu lebih pandai. Tapi bang, bila ada PhD ni dia rasa lain. Dapat doktor depan tu. Tengok orang pun lain lah. Kadang-kadang anak murid tak kenal lah, panggil, Assalamualaikum Ustaz. Jalan dah, pusing balik. Apa dia? Ustaz, apa khabar? Awak tahu siapa saya? Ustaz kan? Ustaz tu imam masjid. Ni PhD. 4 tahun buat PhD dia dah.
tahun, panggil saya ustaz. Ustaz Cak Ayam. Dia, gaul kepala budak tu. Saya PhD 4 tahun. Kadang saya menong, kata Allah, 4 tahun pun kecoh. Ada orang 2 tahun buat PhD. Orang panggil pakcik je ke dia. Tak boleh lah macam tu. Kadang-kadang dia ada aura, dia ada sifat tu. Nama tu jangan main. Itu sebabnya tuan-tuan, bila datang masjid, dia tak ada benda tu. Tak ada. Sebab apa? Sebab masjid dia mengajar kita hidup bermasyarakat. Tu kata para ulama. Dia mengajar kita untuk taubat. Tu yang Allah kata, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tengok, Allah kaitkan al-falah, kemenangan itu dengan apa? Dengan semayang, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup cantik apabila Allah Subhanahu wa taala didik kita. Tu nombor 3, bila istiqamah dengan masjid. Nombor 4, istiqamah dengan masjid, muhasabatun nafs. Kamu akan bermuhasabah keseorangan. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan subuh, tuan-tuan datang subuh, tuan-tuan datang 15 atau setengah jam atau 15 minit awal. Dik, datang awal. Adik datang awal di depan. Lampu masa tu malap-malap kan. Semayang 2 rakaat, 4 rakaat, tuan-tuan adik termenung je. Cuba adik muhasabah, tengok, ya Allah, banyaknya nikmat kau bagi ke aku. Nikmat Allah la tuhsuha, tak dapat kau hitung, kata Allah Azza wa Jalla. Menangis keluar air mata kita. Itu bagi muhasabatun nafsi fi wahdaniyatik. Kau bermuhasabah ketika kau berseorangan. Allah, nangis tuan-tuan, nangis, sedih. Saya cakap ni pun saya rasa macam, ya Allah, Allah bagi nikmat. Allah bagi nikmat suara, Allah bagi nikmat mata, Allah bagi nikmat perjalanan, Allah bagi nikmat kerja. Tuan-tuan, nangis kita seorang-seorang. Muhasabatun nafs. Itu yang Allah kata dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bila kau datang masjid ni, kau cuba muhasabah. Ya Allah, apa yang aku dah buat untuk agama aku? Ni masjid ni yang aku tengok banyak-banyak. Apa yang aku buat, ya Allah? Apa infak aku pada masjid? Apa yang aku bantu untuk makmurkan rumah Allah Azza wa Jalla ni? Tuan-tuan, tak payah banyak. Para ulama kata, Dr. Said Ramadan Al-Buti kata apa? Tak payah banyak. Nak infak besar-besar tak payah. Kalau kita tak ada duit, jangan risau. Apa infak kita? Tariklah anak kita datang. Ni, adik 2 orang, adik seorang ni. Dik, berapa umur dik? Berapa umur? Berapa? 11? Ha? 12 tahun? 12 tahun, tengok, ya Allah. Tengok macam tu. Bagus budak ni. Adik 12 tahun boleh duduk elok-elok. Ada orang tu 12 hari lagi nak meninggal, tak datang. Ni 12 tahun datang, tuan-tuan. Bapak dia beruntung. Kalau bapak tak datang ni pun, bapak dapat pahala. Sebab dia dah bagi tahu, dek, datang masjid dek jangan lupa, abah hari ni ada mesyuarat, lambat balik, jam ni dekat KL. Adik datang, bapak dapat pahala. Ini dipanggil yang kita infakkan untuk hidupkan rumah Allah. Sebab saya sekarang ni tengah kempen, satu keluarga bawa seorang anak, cukup dah, minimum. Itu sebabnya tuan-tuan, bermuhasabah dengan apa yang kita dah buat. Kita bagi laluan azan. Maka benar Allah Subhanahu wa taala sebut tadi, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan tengoklah pada diri kamu dan apa yang kamu buat untuk agama kamu. Cukup cantik. Bak anak pun cukup dah. Jadi kalau kita boleh fikir sedemikian, tuan-tuan, barulah kita akan dapat istiqamah dengan menghadiri ke rumah Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ni saya tengok anak-anak muda pun dah mula datang masjid. Itu yang saya suka tu. Tadi pun saya dekat Limeridian tadi ada program untuk halal kebangsaan dan antarabangsa. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada satu dana lebih kurang 1 juta. Dia rintitan daripada yang sebelum lah, untuk kembangkan ekonomi halal.
Menariknya tuan-tuan, orang duk bubut apa nama kejar PM tu, saya kat belakang, kita jalan je lah. Nak bubut tak lah, buat apa bubut, bagilah orang nak jumpa kan. Tiba-tiba habis PM balik je, tiba-tiba datang 2 anggota polis. Salah seorang kata, Ustaz boleh kita bergambar tak? Saya kata, tak bukan tadi jaga PM ke? Itulah, patah PM balik, gambar Ustaz patah balik. Dia patah balik, ambil gambar. Saya kata, terima kasih lah, kenal. Dia kata, Ustaz, kita orang selalu tengok Ustaz dalam YouTube, khususnya Ustaz Lakhairi dengan Ustaz Hasdin Bollywood. Suka, dia kata, dekat dengan orang muda. Lepas tu datanglah budak-budak lain datang bergambar. Adalah geng-geng profesor tu tengok, dia kata, budak-budak tu kenal ke mana? Kenal kat masjid je. Bila kita kenal budak-budak kat masjid, tuan-tuan, kita layan geng-geng muda ni, tu sebabnya dia orang suka, dia orang appreciate. Tu sebab Ustaz Azhar Idrus, dia lepas kuliah, dia tak makan masjid. Pernah tak jemput? Kalau jemput dia tak makan masjid. Dia dah bagi tahu, PA dia bagi tahu dia takkan makan kat masjid. Sebab dia akan lepak dengan budak-budak 20 ke 30 orang budak-budak muda. Tu sebab budak muda suka dia. Kena bodoh 7 kali pun tak apa. Orang hantar semaya bodoh pun tak apa, yang penting minum teh tarik dengan dia. Tu cara dia. Orang macam mana nak tarik orang muda. Tu kadang-kadang saya belajar tau. Ustaz Abdul Samad, dia tarik orang muda. Budak muda ikut dia berapa ramai. Tu sebabnya benda-benda macam ni yang kita kena dekatkan. Kita kena hidupkan masjid ni dengan rumah budak-budak muda, anak-anak muda. Alhamdulillah suka tengok anak-anak muda ni. Ni pun ramai budak-budak muda ni yang ambil gambar ni, video ni, budak-budak muda semua ni. Jarang saya jumpa orang tua ambil gambar. Video ambil, dia pun cari. Dia tak jumpa sebab dah mata pun dah kelabu kan. Kesian kat dia. Bagi orang muda-muda buat. Tengok, alhamdulillah budak-budak muda buat cantik, video cantik, dia buat YouTube, juta orang tengok. Sekali budak-budak muda ni dia rakam, dia potong-potong pula masuk TikTok. TikTok ni ramai orang tengok. Jadi biarlah budak-budak muda tengok. Tu sebabnya tu kaedah dakwah hari ni. Dia tak boleh, dia kena dia sama, tak boleh. Dia kena berubah-ubah. Tuan-tuan yang dikasihkan. Hasil daripada daripada yang muhasabah tadi, maka akan lahirlah apabila kamu istiqamah, apa yang kamu akan dapat? Nombor 5, kamu akan dapat ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dekat masjid banyak ilmu sebenarnya. Dan sekarang ni alhamdulillah masjid-masjid sudah ada doktor-doktor perubatan pula mengajar. Saya galak kan, memang saya suka sangat. Cuma dia orang ni, pihak masjid akan minta lah tauliah khas kan. Dia ada tauliah khas, boleh minta. Sekarang ni yang layak bercakap, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nak cakap bab perubatan, jangan bagi ustaz. Dekat Pening, Kedah sekarang ni doktor bagi kuliah. Tajuk dia darah tinggi. Tengok kuliah maghrib darah tinggi. Semua orang datang bang, memang dia darah tinggi pun. Dia nak tahu apa ubat ni. Ni biar yang cakap tu orang pakar. Yang cakap tu doktor. Dia tu ada kelayakan daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia cakap, tuan-tuan, apa punca darah tinggi? Punca darah tinggi pertama, kedua, ketiga, keempat. Baru ni tentang jantung. Ramai orang kata, saya jantung, saya badan fit, tak gemuk, ramai orang salah faham. Jantung ni dia bukan kira orang kurus gemuk. Kadang-kadang orang gemuk tak ada jantung. Yang kena bersatu badan. Main futsal tiap-tiap malam, tengok jelepek jatuh, meninggal. Kenapa? Jantung, heart attack. Ada main badminton, baru nak semai, dah gebah. Kebetulan pula malam tu main badminton pakai seluar pendek. Wabillahi taufik. Tu sebabnya pakai panjang-panjang terus. Ada orang kata tak apa, nanti kan dah tua sikit, kita taubat lah. Takut tak ada taubat. Baik kau tutup aurat, saya siap. Biar mati tutup aurat. Cantik-cantik dia mati tu. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, dapat ilmu jantung. Sebab apa? Tajuk jantung. Tapi janganlah tiap-tiap hari jantung lari orang. Daripada 7 hari tu ada 1 hari perubatan. Tajuk perubatan. Doktor tu buatlah subjek macam bidang lain. Nah, saya cadangkan begitu. Tak salah, mungkin Selangor belum ada yang buat. Di Kedah, di Pulau Pinang dah buat banyak lah. Mungkin kita boleh cadangkan tu. Saya terlupa lah orang cakap dengan mufti. Mungkin boleh cadangkan satu, biar doktor bercakap. Ni sekadar bak darah tinggi yang cakap ustaz. Bang, itu yang ke laut tu.
Kencing manis. Sebab saya buat kajian dengan Dr. Perubatan. Saya fake science. Bidang saya fiqh dan sains. Penulisan saya 600 artikel semua tu yang berkaitan dengan sains, fake dan sains. Ni saya dilantik oleh Musti untuk bincang, untuk buat kajian tentang vaksin halal. Kerajaan punya, kita nak buat oleh Musti. Bayangkan tuan-tuan, doktor-doktor ni dia ada etika nak cakap. Okey, kalau orang tu kencing manis, apa dia suruh makan? Dia ada ubat-ubat dia. Kalau nak bagi madu pun dia akan bagi tahu madu yang macam mana nak makan. Ni dah ustaz yang jual madu semua laku. Lepas tu dia kata, tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Ni bila bukan bidang tau. Tuan-tuan kena kencing manis. Ada kawan saya kencing manis tuan-tuan. Dia makan madu saya ni, alhamdulillah. Darah kembali baik. Mamat ni pun belilah, kawan kita ni beli. Pakcik ni pun beli. Dia darah tinggi 21. Makan-makan kaki kena potong. Dia kata, ni macam mana Nabi tipu? Dia marah Nabi pula dah. Bang, doktor cakap madu, makan madu ni, madu tu dia kena makan berapa, dia ada dos dia. Satu hari berapa banyak makan. Dia tak boleh banyak. Sama juga macam buah tamar. Tuan-tuan, alhamdulillah, buah tamar ni tamar yang Nabi suka, tamar ajwah, dia kata. Tu pun dah tak betul dah. Nabi tanam ajwah, Nabi suka rutab. Tuan-tuan, Nabi suka makan rutab, tuan-tuan. Makanlah rutab, kencing manis hilang tuan-tuan. Pakcik ni pun belilah. Makan 3 tandan bang. Kencing manis makin tinggi mencanak. Ni pakar diabetes ni, dia kata ramai orang silap makan. Maka kena potong jari, na'udzubillah. Tak boleh lah macam tu. Dia kena, rupanya makan buah tamar ni dia ada. Kalau buah tamar Nabi, dia ada berapa biji makan. Kalau orang tu kencing manis. Kalau orang tak kencing manis, dia ada. Tu ilmu. Kalau kita belajar ilmu tu, kalau ustaz tu kalau doktor yang mengajar tu ilmu tu, kalau katakan yang mengajar tu akidah, kalau di Selangor, akidah mesti kitab dia. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam keadaan Selangor ni pun, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dia ajar kat masjid tu. Ada tak kurang 40 ajaran sesat yang difatwakan daripada 2016 sampai sekarang oleh Mufti Negeri Islam. 40 tak kurang. 50% daripadanya semua kata Datuk Mufti tak semayang Jumaat. Sebab mereka tafsir Jumaat tak wajib, cukup dengan mengingati Allah saja. Oh pula dah. Tu okey. Ada pula semayang ni tak penting. Yang penting hati ingat Allah. Niat saja, InsyaAllah semayang zuhur dah siap. Tapi makan kau tak, kalau makan kau tak niat pula. Niat saja, tak payah makan, balik. Tak, kau makan sampai 3 tong kau makan. Lain pula. Tu. Kahwin tak boleh pakai niat pula, mesti kena kahwin. Tu kan, macam tu pula. Tu sebabnya tuan-tuan, ilmu syariat sama juga. Banyaklah kalau nak masjid ni macam-macam sebenarnya ilmu dah ada. Tapi kita tak datang. Bab talak. Masjid mana yang tak mengajar talak? Bab nikah. Semalam baru ni dekat masjid Shah Alam, ada orang cadangkan, dia nampak educated, cepat cakap orang putih. Dia kata, I think, dia kata kita ni kursus kahwin ni bukan hanya 3 hari, tetapi perlu 3 tahun. Itu bukan kursus, itu kuliah. Dapat ijazah lah tu kalau kat UKM tu, ijazah kahwin. Sebab betul tak salah kat kakak tu. Sebab dia kata ramai orang tak faham tentang agama dia, syariat dia. Tu yang keluar bagi talak pakai SMS. Ada yang gantung isteri tak bertali. Ada yang bagi I talak you. Dia tak bagi tahu talak berapa. 1, 2, 3. Yang biasa tu dia bagi terus 1001 talak. Kau pilih daripada 1001 talak itu kau nak berapa pula. Ada yang baru ni yang telefon saya dekat, saya masa tu tengah beli barang dekat supermarket. Dia telefon. Banyak kali telefon. Saya kata saya tak kenal nombor. Saya pun angkat. Dah takut ada orang masalah ke apa. Saya, hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Nampak kalut. Saya kata kenapa pula ni? Siapa ni? Saya ni nama sekian-sekian daripada Taman Tun. Apa kes? Ingat ke kematian?
Ada soalan Ustaz, boleh tolong jawab? Lah, ini yang masalah kalau orang tahu nombor telefon ni. Semua tempat kau nak tanya. Tanya dah dulu, Ustaz free ke? Masa tu tengah angkat barang nak tu. Dah angkat, jawab je lah. Ya apa cerita? Ke tepi lah saya ni. Ustaz tolong Ustaz saya. Tolong Ustaz saya. Kenapa? Semalam saya bergaduh dengan isteri Ustaz. Saya bergaduh sampai ke pukul 3-4 pagi. Saya tak boleh terima Ustaz. Saya belah macam tu je. Kau belah ke mana? Saya keluar pergi pejabat. Jadi saya tak balik. Balik petang tadi. Petang tadi. Ni dia telefon dekat maghrib. Maghrib. Dah maghrib lah. Dia telefon tu dah maghrib. Masa tu dia balik rumah pukul 7 petang. Sebelum 7. Tahu tak apa je kak? Saya balik tengok isteri tak ada. Sebab selalunya isteri dah balik pukul 3 petang, pukul 4 petang dia cikgu. Hari tu dia balik, dia tengok isteri tak ada. Dia telefon balik. Dia WhatsApp, dia SMS. Dia kata, dia WhatsApp, dia kata, you kalau tak balik maghrib jatuh talak 3. Sembang banyak tak tu bagi talak 3. Isteri tu call, yang apa yang you cakap ni? You tahu tak I kat Johor? Kan I dah bagi tahu you yang I ada kursus kat Johor. Pagi tadi gaduh you belah. You lupa you kena hantar I kat airport. I ambil Grab. Sekarang ni I kat Johor. Macam mana nak balik? Tu yang dia telefon saya tu maghrib. Ustaz, macam mana jatuh tak talak ni? Brother, duka cita dimaklumkan. Kau pergi jumpa Jabatan Agama, kau pergi jumpa dengan mahkamah. Biar mahkamah tentukan. Tapi zahirnya kau yang tulis, kau yang bagi tahu jatuh talak. Itu pandangan fiqh. Pandangan hakim kau kena tanya mahkamah. Betul jatuh. Tanya hakim, kawan saya yang buat, memang jatuh. Sebab apa? Memang betul dia. Tu sebabnya jangan bagi talak 3 terus. Tanya dulu, awak kat mana? Dia ingat dia isteri dia nusyus lah, tak balik rumah. Tu sebabnya tuan-tuan kena beringat. Ilmu semua kat masjid. Tu nak tanya-tanya tu ustaz-ustaz. Jangan malu-malu. Yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apabila kamu istiqamah dengan masjid, tadi kamu dapat ilmu. Yang ini yang bestnya bila kamu istiqamah dengan masjid. Tuan-tuan, ini yang paling bagus. Ikhtiyarus suhbah as-salihah. Kamu akan dapat sahabat-sahabat yang baik. Percayalah cakap saya tuan-tuan. Tuan-tuan takkan jumpa sahabat sebaik kawan-kawan kita dalam masjid. Tu buat tajuk kita ni, tajuk masjid. Tu buat saya cakap masjid je ni. Tuan-tuan takkan dapat kawan sebaik kawan-kawan dekat masjid. Inilah kawan-kawan kita yang akan solatkan kita bila kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan meninggal lah. Kita meninggal. Inilah kawan-kawan kita. Bila bagi tahu Tuan Haji Zahir yang selalu duduk dekat tiang tu dah meninggal dunia. Bukan ni. Semua pakat lari. Bukan tiang ni, bukan tiang ni. Bukan juga. Yang ada kat tiang tu dah meninggal. Ramai. Oi kenal Tuan Haji tu, aku ingat lagi. Aku duduk situ, dia kata this is my place. Aku ingat orang tua tu. Sekarang kena pergi lah. Dia tu orang baik tuan-tuan. Orang ni lah akan datang. Percayalah. Siapa yang akan mandikan jenazah masa Covid baru ni? Bang, siapa nak mandikan? Kalau bukan kawan-kawan masjid kita ni. Ingat kawan-kawan main golf kita nak datang masjid, nak datang main mandikan kita? Belum tentu bang. Persatuan Golf Malaysia datang. Tak. Yang datang ni lah imam-imam, Tok Bilal, AJK, kawan-kawan rapat kita kat masjid yang minum, makan sama-sama kan. Itulah kawan-kawan yang akan mandikan kita, yang akan solatkan kita. Percaya cakap saya. Kat Bukit Mahkota banyak kali dah berlaku. Betul, saya duduk makan ni pengurusi. Saya pun terkejut dekat sini juga. Semua tempat dia ada. Semua masjid besar-besar dia jaga. Tapi percaya, masjid tu penuh. Kuliah dijaga. Tuan-tuan sungguh, bila tengok kan, orang tu meninggal, tapi dia geng masjid, penuh orang datang sembahyang. Penuh orang datang. Orang datang, keluarga datang. Dia kata, hari tu ada sekali tu saya ke kuliah. Ramai orang kuliah dekat Masjid Seri Putra, kuliah maghrib. Kuliah tu datang. Orang ramai. Jenazah mari. Orang kat luar dekat. Masa saya masuk tu, ramai lah. Untunglah abah meninggal kat sini. Dia orang tempat lain.
Tapi dia meninggal kat situ. Untunglah Abah. Ya Allah, ramainya orang semayang. Apalah amalan Abah? Tengok. Mujur sebab taman tu taman orang hidup. Orang datang semayang. Suka kita. Itu sebabnya cari sahabat-sahabat daripada masjid lah. Percayalah, Allah tidak pernah menipu. Yang menipu kita. Jadi itu sebabnya carilah sahabat-sahabat yang baik. Sebab Nabi SAW, dia suruh kita mencari sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang baik takkan berlaku kecuali datangnya daripada geng-geng yang suka datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan yang saya kasih sekalian, kita dapat manfaat. Ya, jadi kita sama-sama buatlah. Sekarang ni saya tengah kempen saya di negeri Selangor dan juga wilayah persekutuan, sebab saya ada kuliah bulanan. Saya mengajar kitab. Jadi kempen saya, satu keluarga bawa satu orang anak. Kalau seorang, kalau dia boleh minimum seorang. Tapi kalau semua orang bawa 2-3, mesti penuh masjid kita. Tuan-tuan, takkan rugi. Kalau tak percaya, masa tuan-tuan meninggal dunia, tu imam akan panggil, siapa yang boleh solatkan jenazah ini? Ada anak angkat tangan. Imam, saya anak sulungnya, saya anak tunggalnya, saya anak bongsunya lelaki, saya nak jadikan imam. Boleh ke ustaz? Silakan. Memang itu yang digalakkan oleh Islam. Masa tu tuan-tuan, ayah cukup gembira, ibu cukup gembira, walaupun ketika itu mereka sudah berada di dalam keranda. Gembira tuan-tuan, tengok anak kita yang semayangkan kita. Apa lagi nak? Doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anak doa kan, menangis anak tu. Mau malaikat tak aminkan? Mau Allah tak angkat martabat ayah, ibu bapa ni? Bawa datang, percaya tak cakap saya? Anak-anak ni kalau dia datang tuan-tuan, dia akan hidup dalam iman. Ayuh kita gembling sama-sama tuan-tuan. Kerajaan alhamdulillah, Majlis Agama Islam negeri-negeri alhamdulillah dah sediakan masjid yang cantik ini. Dan sumbangan tuan-tuan pun ada kat situ. Alhamdulillah. Cuma apa yang tanggungjawab kita kena buat? Tariklah anak-anak datang. So kalau anak-anak datang, budak-budak datang, AJK jangan marah tuan-tuan. AJK ni janganlah marah lah. Hai. Nampak budak mengalahkan Tok Mudim, cukup-cukup lah tu. Tak apalah duduk kat belakang ke, dia nak semayang bersama bapak dia ke, tak kisah. Yang penting kalau kita halau seorang, katakan ni, adik, kau dah ni, dah. Takut budak ni. Pergi masjid. Oh, tak nak dia. Bila anak tak pergi, bapak tak pergi, bang. Siapa nak jaga budak ni? Kan? Jadi kita bagi tahu. Kalau dia semayang sama-sama dengan bapak dia, kalau dia semayang penuh, tak ada masalah. Jangan dimarahnya dia. Ni sibuk, ada orang pula sibuk. Dia tak sunat ustaz, najis. Relax lah. Bapak dia kena tahulah cuci yang depan tu. Cuci bersih-bersih, kata Imam Nawawi, bersihkan cuci yang depan tu. Suruh dia berwuduk, semayang penuh. Tak ada masalah. Saf tak putus. Kalau dia tengah semayang, dia lari ke belakang, itu sifat budak, jangan risau. Biar dia lari. Dia main pun dalam kawasan ni kan? Dia lari, tu lari, baju merah. Tu. Itulah budak. Kalau AJK lari, aku marah. Itulah budak, bang. Biarkan dia lari. Nabi, anak cucu dari atas belakang, kudakan Nabi SAW. Nabi tak marah pun. Nabi duduk sujud lagi lama. Jadi biarkan gitu. Biar. Pernah berlaku, imam ni berlaku dekat satu masjid. Dia dah masuk dah. Setahu suruh aku buat tadi tu, tengok ada budak. Budak-budak belakang, soft belakang. Sunat belum? Belum, belakang. Elok dia belakang. Hari tu saya kuliah kat situ, tu orang AJK masjid tanya. Saya bukan main jawab. Rupanya masjid tu yang berlaku. Imam tengok belakang kan, semua belakang. Budak-budak di belakang, ada soft budak-budak kan. Tiba-tiba ada 3 orang saudara baru orang Islam. Budak-budak yang lalu potong belakang. Lepas tu 3 orang tu, 2 India, seorang Cina. Baru imam pusing nak angkat. Imam pusing. Kenapa? Imam, kami saudara baru, belum potong. Belum potong kan? Belakang juga duduk. 3 orang pergi belakang. Apa pula ni? Sejak bila nak semayang kena potong dulu? Yang penting bersih. Ambil wuduk, basuh dari depan, basuh dah semayang. Satu hal pula ngecek bahagian potong-potong ni. Mentang-mentang dia dah potong. Jangan. Kita kena ada adab juga. Kita kena tahu hukum hakam ni. Putus soft tu tak apa. Dia tak putus sampai peringkat mana berdosa, tak. Ni sekarang ni jauh-jauh satu soft satu sejadah kan. Ada sebab, tak ada masalah. Dia sunat. Ya, sunat.
Dia bukan wajib. Mana rapat tak rapat. Kalau ikutkan sunnah betul-betul, rapat ni macam mana? Ni, tumit dengan tumit, belaga, bahu dengan bahu. Itu betul-betul. Daripada dulu sebelum PKP lagi tak pernah rapat kita pun. Semua kaki macam ni. Ada kakang macam tu kakang. Sebab baru selesa sikit. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena ada ilmu. Bila ada ilmu, insya-Allah masjid kata lagi gitu. So tariklah budak-budak datang. Dia nak menangis ke, dia nak berlari ke. Tu budak perempuan masuk situ. Tak ada masalah. Biarkan. Inilah cara dia kita nak tarik anak-anak muda. Wallahu alam. Insya-Allah doakan saya juga tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.